Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Putra Damin Masai, merupakan pelajar option sejarah. Dan kali ini saya akan membawa satu persembahan GPIM 102, iaitu Pendidikan Islam, di mana saya akan menerangkan tentang isu-isu kontemporari tentang akhlak, akidah, di mana sudah sekian kali menjadi cabaran kepada masyarakat. Dan tentunya, hari ini saya akan membedah segala idea, di mana saya yakini bahawa setiap racun ada penawarnya. Oleh itu, walaupun isu-isu ini mencabar, di mana akidah, akhlak semakin tergugat, oleh itu tentu ada cadangannya. Okey, sebentar lagi saya akan terangkan. Yang pertama sekali saya akan jelaskan kandungan, di mana saya akan menerangkan pengenalan, iaitu pengenalan tentang akhlak dan akidah. Seterusnya, lemah pegangan akidah diikuti dengan masalah akhlak dan juga gejala sosial. Seterusnya, krisis identiti dan gaya hidup barat. Dan seterusnya, cadangan akidah. Dan seterusnya, akhlak, cadangan dari segi akhlak. Dan seterusnya, cadangan dari segi sosial dan teknologi. Dan diikuti dengan kesimpulan dan rujukan. Baiklah, memulai pengenalan akhlak dan juga akidah ini, saya akan menjelaskan bahawa masyarakat Badani, yang kita kenali juga masyarakat Badani, ialah masyarakat yang berpaksikan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, serta menekankan keadilan, nilai moral dan kesejahteraan bersama. Namun, seperti yang sudah saya sedia maklum juga, masyarakat Islam kini berdepan dengan pelbagai isu akidah dan akhlak, seperti pengaruh fahaman liberal, keruntuhan moral serta gaya hidup yang tidak selaras dengan Islam dunia moden kini yang menghadapi pelbagai cabaran dari aspek akidah, iaitu keimanan, dan akhlak, iaitu moral dan tingkah laku. Oleh itu saya akan teruskan tentang yang pertama, iaitu lemah pegangan akidah. Mengapa lemah pegangan akidah? Ramai umat Islam sekarang terpengaruh dengan fahaman sekular, liberal ataupun pluralisme agama, di mana fahaman sekular ini memisahkan kehidupan dengan agama, tidak berpandukan agama. Bagaimana kehidupan jika tidak berpandukan agama, maka manusia itu akan lumpuh. Lumpuh dari segi akhlak dan akidah. Dan saya teruskan dengan liberal. Liberal dikaitkan dengan kebebasan, hedonisme, di mana kehidupan sekarang yang kita maklumi, kehidupan masyarakat, kehidupan mereka cenderung akan kebebasan, di mana kebebasan itu tidak selaras dengan agama. Menolak agama jika mereka merasa bahwa agama menghalang kebebasan mereka. Itulah kenapa lemahnya pegangan akidah. Isu-isu kontemporari yang kita akan cabaran yang kita hadapi sekarang. Dan seterusnya, pluralisme agama yang sudah kita sedia maklum bahawa menganggap bahawa semua agama itu adalah benar. Dan seperti yang kita tahu bahawa tajuk kita bawa ini adalah Islam. Tentu dalam beberapa agama mengajarkan baik. Namun apabila fahaman pluralisme agama ini menunjukkan bahawa akidah dan akhlak Islam itu lemah dari segi akidah dan akhlak tersebut. Oleh itu, kurangnya pengetahuan asas tentang tauhid menyebabkan kekeliruan dalam memahami ajaran Islam sebenar. Dan pengaruh media sosial juga menyebarkan fahaman yang bercanggah dengan akidah Islam. Itulah kenapa di mana era digital, iaitu industri 4.0, penggunaan kecerdasan AI ataupun laman sesawang sekarang, media sosial, di mana kita tahu ada satu situs ataupun satu anonymous yang dipanggil istilahnya anonymous yang mengarang cerita bahawa banyak ajaran-ajaran yang tidak benar disebarkan media sosial. Ini adalah gejala sosial yang tidak sihat dan negatif, yang di mana melemahkan akidah umat masa kini, yang di mana cabaran mereka adalah menghadapi cabaran bagaimana memahami agama dalam era digital ini. Tentu banyak isu-isu segala fitnah, berita palsu ataupun ajaran-ajaran agama berteraskan agama yang palsu, bertentangan dengan Islam. Inilah adalah salah satu cabaran yang meliputi kenapa lemah pegangan akidah. Ini terkait dengan bagaimana pengguna bagi masyarakat kini menggunakan penggunaan AI ataupun penggunaan laman seseorang yang lebih berhemah, berbijaksana, di mana mereka seharusnya bijaksana dalam menggunakan laman seseorang. Yang kita sudah sedia maklum juga bahawa teknologi
membantu kita memudahkan urusan agama. Kita tidak lagi melihat secara langsung ceramah, namun kita dapat melihat kembali cuplikan video di mana-mana laman sesuatu seperti YouTube. Namun, cabaran yang dihadapi sangat berat. Kerana setiap dalam era digital ini tentu di mana ada banyak sekali kes tentang banyaknya ajaran Islam yang sangat sesat. Seperti kita ambil kes di Indonesia itu Gufron yang mengajarkan ajaran yang sangat sesat, yang di mana masyarakat ketika itu tidak mengetahui agama, makanya ingin belajar, namun salah gurunya. Dan ini adalah salah satu kita kena peka cakna tentang kenapa lemah pegangan akidah. Kerana kita seharusnya peka. Jika ada seorang terpincang di jalan, maka kita bimbing. Jika kita merasa bahwa ini salah, maka carilah kebenaran yang sebenarnya. Itulah kenapa salah satu penyumbang lemahnya pegangan akidah melalui fahaman sekuler dan liberal dan juga diikuti dengan pluralisme agama. Seterusnya saya teruskan dengan pendekatan juga tentang masalah akhlak dan gejala sosial yang sudah saya sedia maklum, di mana peningkatan kes zina, pembuangan bayi, buli cyber dan penyalaan guna dada. Sebenarnya kita sudah sedia maklum bagaimana di dunia hari ini. Saya boleh ceritakan kehidupan saya di mana saya membaca di mana-mana laman sesuawang ataupun di mana-mana kehidupan saya menceritakan bahwa kes zina ini sebenarnya sudah berleluasa kerana masalah akhlak. Kenapa masalah akhlak? Kerana tidak belajar agama dengan baik. Tidak menerima agama dengan baik. Islam melarang zina. Namun mereka berpendapat bahawa apabila zina ini berkaitan dengan berkaluat saja, tapi tidak berkenaan dengan faktor kenapa boleh berkaluat. Kenapa? Kenapa boleh begitu? Kerana berlakunya proses zina itu dari berkenalan. Lalu seperti kita sudah melakukannya di era digital ini, di mana ada dua pasangan ini saling berkenalan di media sosial, saling mengantar gambar satu sama lain, mengantarkan mesej yang perbualan yang tidak ada kepentingan, tidak ada perbatasan, melewati perbatasan wanita dan perempuan. Itulah kenapa terjadinya sebuah gejala ataupun gejala tidak sehat ini atau kezina. Maka tidak diwajarkanlah kenapa peningkatan kezina ini. Tentunya juga adalah pembuangan bayi kerana tidak bertanggungjawab. Sudah melakukan, sudah tidak bertanggungjawab, melakukan dosa yang sangat besar. Inilah adalah masalah akhlak dan gejala sosial sekarang yang kita hadapi. Oleh itu terikut juga dan bully cyber yang kita sedia maklum juga dengan isu-isu terkini juga bully cyber ini dan penyalahgunaan dada yang isu sangat berat juga yang perlu kita titik beratkan. Di mana amalan yang sudah saya maklumkan iaitu hedonisme, hiburan yang melampau menyebabkan kehilangan nilai, malu dan tanggungjawab. Di mana ramai tidak menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan dalam kehidupan, iaitu Rasulullah uswatun hasanah, teladan. Maka ketahuilah bahawa sesungguhnya dalam surah Muhammad ayat 9 bahawa ketahuilah bahawa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah. Rasulullah SAW juga bersabda, sesiapa yang mati dalam keadaan mengetahui bahawa tiada Tuhan selain Allah, dia akan masuk syurga. Menurut riwayat Muslim. Itu saya akan teruskan tentang krisis identiti gaya hidup Barat, di mana remaja lebih mengagungkan budaya Barat daripada nilai Islam. Melalui pakaian, pertuturan dan gaya hidup tidak lagi mencerminkan kepribadian Muslim yang sudah kita tahu dan sudah kita maklumi era digital sekarang. Di mana pakaian sudah tidak menutup aurat, malahan pakaian sudah tidak lagi cenderung akan tentang Islamik, menutup aurat pusat hingga ke lutut, perempuan juga begitu. Dan tentunya isu ini sudah menjadi isu yang sangat penting di mana krisis identiti gaya generasi muda lah kita ambil contoh terdekatnya, di mana mereka senang terpengaruh dengan gejala ataupun budaya Barat yang diagung-agungkan sebagai budaya yang glamour, budaya yang maju dan menganggap bahwa agama ini adalah ketinggalan zaman. Namun, apabila kita memikirkan kembali bahwa jika pemikiran ini diteruskan, maka identiti ataupun insan Islam, umat Islam sekarang akan terjejas dan tidak lagi mencerminkan kepribadian Muslim. Dan inilah akan kecicirannya akhlak seorang insan ataupun umat Muslim kini. Di mana lemahnya jati diri dan rasa malu terhadap identiti Islam. Inilah masalah alasan yang selalu digunakan oleh masyarakat ataupun generasi sekarang.
di mana mereka lemah jati diri dan rasa malu terhadap identitas Islam, di mana mereka apabila memakai pakaian berunsurkan Muslim, menutup seluruhnya, dan ada yang tidak tersinggung, dikata sok suci dan sebagainya, yang bahasa rujak segala benda tu. Itu adalah perkara yang di mana melunturkan, tidak meyakinkan mereka untuk menutup pakaian. Begitu juga orang yang menghina, di mana mengatakan bahwa pakaian yang Islam ini adalah ketinggalan zaman. Ini adalah masalah yang perlu kita hadapi sekarang. Oleh itu kita kenal luruskan krisis identiti gaya hidup barat ini. Karena identiti gaya hidup barat ini bukan tentu jadi contoh. Apabila dia bertentangan dengan agama, bercanggah dengan agama, maka tidak diwajarkan, bukan diwajarkan lagi, diharamkan jika berlerangan dengan bertentangan dengan agama Islamik, maafkan saya. Seterusnya saya akan teruskan tentang pendekatan akidah. Cadangan penyelesaian menurut perspektif Islam dari pendekatan akidah. Saya ambil contoh itu kukuhkan pendidikan agama sejak usia awal melalui rumah dan sekolah. Ini adalah peranan yang sudah kita maklumi bahwa peranan ibu bapa dalam membentuk anak-anak yang berpendidikan dan juga bertauliah. Bukan bertauliah dari segi akademiknya, begitu juga dengan agama kerohaniannya, di mana membentuk akhlak dan juga akidahnya dari kecil lagi. Dan kita boleh ambil ilmu juga, iaitu fahami konsep tauhid rububiyah, ketuhanan, iaitu uluhiyah dan asma wa sifat. Di mana kita memahami lagi tentang ketuhanan agar kita lebih merasa bahwa kita akan lebih mengenali Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi mengelakkan kita daripada melakukan perkara yang mungkar, yang membatalkan iman, dan diakhiri dengan perkara yang boleh membawa kemurtatan dan kekufuran dan seterusnya. Dan seterusnya galakan program dakwah, ceramah dan alaqah ilmu, yang dimana kita harus memanfaatkan teknologi, iaitu kurangkan melihat video yang tidak bermanfaat. Duduk dalam sebuah bilik, tatap skrin dan lihatlah. Dakwah adalah satu cara juga sebagai salah satu pendekatan akidah, mendapatkan ilmu melalui laman sesuawang. Kerana kita tidak lagi secara langsung dalam dunia maya, dan juga dalam talian kita sudah boleh melihat dakwah dalam aspek teknologi sekarang. Lalu itu saya akan bergerak ke pendekatan akhlak juga, di mana jadikan Rasulullah SAW sebagai qudwah hasanah, contoh teladan terbaik, seperti yang sudah dimaklumkan juga, dan amalkan amar ma'ruf nahi mungkar dalam kehidupan bermasyarakatan, agar kita menyuruh perbuatan yang baik dan meninggalkan perbuatan yang buruk. Dan juga perkukuhkan peranan masjid dan institusi Islam sebagai pusat rohani, peranan seluruh masyarakat, di mana ibu bapa seharusnya membawa anak-anak untuk ke masjid. Begitu juga peranan masjid, di mana menggalakkan umat Islam untuk solat di masjid sebagai salah satu mengukuhkan hati untuk terikat dengan masjid agar terhindar dari segala kemungkaran yang akan menjejaskan akhlak dan akidah. Dan seterusnya saya berikan pendekatan sosial dan teknologi, iaitu di mana peranan di era digital ini juga berperanan dari segi sosial dan teknologi, di mana gunakanlah media sosial sebagai alat dakwah, yang sudah saya sedia maklum juga, di mana gunakan media sosial sebagai alat dakwah dan pendidikan Islam, di mana wujudnya komuniti madani berasaskan kasih sayang, hormat dan tanggungjawab. Ini adalah salah satu peranan media sosial, di mana peranan media sosial adalah menggalakkan, menyebarkan kebaikan, mempromosikan salah satu kehidupan Islamik yang berteraskan agama sebenar, bertauhid, berakhlak dan ada akhlak, mengajarkan tentang akhlak, mengeratkan akhlak, mengukuhkan akhlak, dan juga mengukuhkan akidah. Dan itu juga termasuknya galakan kerjasama antara kerajaan dan NGO Islam dan institusi pendidikan. Ini adalah sudah dimaklumi agar mewujudkan lagi menyebarkan ilmu secara menyeluruh kepada seluruh masyarakat tentang bagaimana menghindar atau menyantuni perkara yang baik dan menghindar segala perbuatan yang buruk yang bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu saya teruskan dengan kesimpulan pada hari ini. Saya akan rangkumkan kesimpulan, di mana
Kesimpulan, akidah dan akhlak Islam merupakan asas utama dalam pembentukan masyarakat madani yang seimbang dan berakhlak mulia. Al-Quran dan As-Sunnah perlu dijadikan panduan utama dalam semua aspek kehidupan, sama ada dari segi sosial, ekonomi, politik maupun pendidikan. Hal ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang berpaling daripada peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupannya sempit dan kami akan mengimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Surah Toha ayat 20 hingga 124. Dan masyarakat Islam mesti kembali kepada nilai-nilai Islam yang sebenar untuk mencapai kesejahteraan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Itu hadis riwayat Ahmad 08952. 8952. Di mana sehubungan dengan itu, penghayatan terhadap akidah dan akhlak yang benar bukan saja membentuk individu yang beriman, tetapi juga menjamin keharmonian sosial serta kemajuan negara secara menyeluruh. Menurut Al-Attas 1995, pembentukan tamadun Islam yang unggul berpaksikan kepada pemurnian akal dan jiwa yang tinggi. Oleh itu, ini adalah rujukan di mana kita boleh memahami lebih lanjut berkenaan tentang pengukuhan akidah, nilai-nilai akidah dan akhlak sekarang dan juga cadangan. Oleh itu, saya akhiri dengan ayat yaitu ilmu tanpa agama itu adalah buta, agama tanpa ilmu itu adalah lumpuh. Sekian, terima kasih.